Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen review. So, hari ini saya berada di Putrajaya sempena dengan pelancaran baru Isuzu D-Max. Okay? Seperti korang tahu, di belakang saya ni salah satu model X-Trail, okay? 3.0 yang telah pun sebenarnya dilancarkan pada tahun lalu. Tetapi pada kali ini sebenarnya ada lagi tambahan-tambahan yang korang perlu tahu terhadap model X-Trail ini. Okey, inilah dia antara model yang korang akan dapat lihat. Okey, warna biru, warna orange. Di sebelah saya ni warna putih. Ini dia, warna putih. So, ada lagi satu warna hitam. Nanti saya akan tunjukkan kepada korang. Dan pasti korang akan tertanya-tanya, kenapa ada warna putih, kan? Kenapa ada warna hitam tadi? So, nanti saya akan tunjukkan kenapa dia ada warna-warna tu. Itu merupakan tambahan, tambahan perubahan ke atas model baru ni, untuk X-Trail. So, selepas ni kita akan dibawa untuk bersiar-siar di kawasan Putrajaya ini menggunakan X-Trail ni, lebih kurang dalam sekitar 30 km kita akan drive kereta ni di sekitar Putrajaya ni. Dan selepas tu kita akan diberi peluang untuk memandu uji cuba di Litar pula untuk mencuba function-function yang ada kepada X-Trail ni. Nanti kita tunjukkan pada korang semua apa yang hebat ada pada X-Trail ni. Kita jumpa selepas ini. Alright, sekarang saya berada di dalam Isuzu D-Max X-Trail. Di depan sana warna putih, di belakang warna orange. So, hari ini saya berpeluang menggunakan warna biru. Ada satu lagi warna hitam. Dan sekejap lagi kami akan dibawa bersiar-siar menggunakan Isuzu D-Max X-Trail ni di kawasan Putrajaya ni. Seperti yang saya cakap tadi, lebih kurang 30 km begitulah. Kita akan dibawa pusing-pusing di sini untuk mencuba feature-feature yang ada pada X-Trail ni. So, selepas tu kita orang akan dibawa pula ke bahagian track untuk mencuba sendiri feature-feature yang ada di X-Trail ni, untuk kategori sistem ADAS. Kita akan cuba di sana lah. Mungkin berpeluang juga menggunakan sistem-sistem yang lain di sana. So, nantikan video di sana. Kita jumpa selepas ini. Car 4, Car 5, let's go. Alright, sekarang kita tengah bergerak keluar daripada hotel ni untuk keluar ke jalan raya. Kita akan test drive bersama tim-tim yang lain. So, ini merupakan kali pertama guys saya driving di Putrajaya. Mantap. Bersama tim Isuzu yang lain. Car number 5, stop at traffic light. Traffic light. Yep, saw you. And keep a lookout for traffic. If there's no traffic, just cross it. This traffic light is still quite okay. So, inilah dia di pagi hari di Putrajaya guys. So, kita driving sekitar 30 km begitu. So, hari ini ada 3 buah yang untuk test drive, dan keempat di depan sekali tu kita orang punya lead lah. Kita orang yang akan bagi pandu di mana kita perlu lalu. So, keseluruhannya ada 4 buah lah pada pagi ni. Untuk sesi pagi ni ada 3 semua. Two roads because this traffic light also quite fast. Car number 4, car number 5 to the middle lane. Nah, traffic light ni agak laju juga. So, kita split 2 lane. Nanti kita balik ke posisi.
number 1, you prefer dekat belakang ke atau you nak balik ke position number 1? Saya prefer dekat belakang. Okay, noted. So car number 4, belakang lead car. Alright, untuk pemanduan permulaannya, okay, di sekitar Putrajaya ni, okay, kalau korang dapat lihat di bahagian hadapan ni, selekor jalan raya ni boleh tahan juga. So kami sempat berpeluang untuk mencuba sendiri handling Isuzu D-Max X-Trail ni. Ketika melayan corner ni memang terbaik, okay, sangat-sangat selesa ketika melayan corner. Oh, ni selekor dia lebih kurang lah, boleh tahan juga selekor dia ni. Orang cakap corner baring ni guys. Memang boleh tahan lah. So di dalam pemanduan ini memandangkan laluan di sini agak sibuk, so kami dapat mencuba sendiri, okay, fungsi blind spot, di mana kiri dan kanan apabila ada kereta lalu akan kelihatan lampu warna orange di situ. Okay, di dalam pemanduan ini kami diarahkan untuk masuk ke lorong tengah, okay, dengan memandu seperti biasa, dan kami diarahkan untuk mengaktifkan adaptive cruise control itu. Apabila sistem ini diaktifkan, okay, lampu warna hijau itu akan kelihatan pada meter panel, dan di dalam pemanduan ini juga kami diarahkan untuk, okay, mencuba dengan kelajuan 80 km sejam dengan menggunakan sistem cruise control ini. So kami dapat melihat sendirilah bagaimana sistem ini berfungsi ketika berada di jalan raya. So apabila sistem ini diaktifkan, okay, seperti yang korang dapat lihat di hadapan ni, apabila kenderaan di hadapan tu perlahan, okay, kenderaan anda juga akan turut perlahan dengan sendirinya. Dan apabila kenderaan di hadapan tu bergerak, kenderaan anda juga bergerak sendiri, okay, tanpa memijak pendel minyak dan pedal brake, ianya akan beroperasi secara automatik. Okay, inilah dia fungsi adaptive cruise control sebenarnya, yang mana ianya dikawal oleh sistem ADAS yang berada di hadapan cermin kereta ini. Apabila anda sedang memandu ni, apabila anda ingin membatalkan sistem ini, anda hanya perlu menekan brake ataupun menekan button cancel yang terdapat pada steering kereta ini. Ya, itulah dia salah satu fungsi adaptive cruise control. Seperti yang korang dapat lihat tadi, memang menarik fungsi ini sebenarnya. Dan satu lagi fungsi yang ada pada adaptive cruise control ni, apabila korang tekan button pada steering tu, akan timbul satu simbol LIM. Okay? LIM ini membawa maksud manual speed limited. Okay? Manual speed limited ini berfungsi untuk menghadkan kelajuan kenderaan anda. Sebagai contoh, kami diarahkan untuk set kepada 70 km sejam kelajuan, dan apabila kelajuan ini disetkan kepada 70 km sejam,
kenderaan itu tidak akan bergerak melebihi 70 km sejam. So inilah fungsi kedua yang memang sangat menarik pada Isuzu D-Max X-Trail. So fungsi ini sebenarnya limited lah, kita akan boleh tetapkan kelajuan tu, macam contoh 70 km. So kalau korang tekan pedal minyak lebih tu pun dia tidak akan boleh pergi lagi lah. Dia akan sampai di situ saja, dia punya limit. So tu korang boleh set, kalau kawasan tu katakan ada speed trap kan, set lah itu supaya selamat. Okay, untuk keselamatan daripada disaman lah dan sebagainya kan. So itulah fungsinya, limited punya tu. Sekali lagi dalam pemanduan ini kami diarahkan untuk set dalam adaptive cruise control. So di dalam mode ini kami diarahkan untuk set kelajuan dalam 110 km sejam. Apa yang menarik dalam pemanduan ini, kami langsung tidak menekan pedal minyak. Okay. Semua pergerakan kenderaan ini dikawal 100% menggunakan sistem cruise control, dan apabila kenderaan di hadapan itu bergerak perlahan, kenderaan anda juga akan bergerak secara perlahan dengan sendirinya tanpa memijak brake sedikit pun. So apabila kenderaan di hadapan itu bergerak laju, kenderaan anda juga akan bergerak laju mencapai sehingga 110 km sejam. Di dalam pemanduan ini juga kami sempat mencuba satu lagi sistem yang dipanggil lane departure warning. So apabila korang masuk ke lorong tanpa pasang signal, korang akan dengar bunyi seperti ini. You akan perasan ada pip-pip. Lane departure warning ini akan berbunyi sekiranya korang masuk lorong tanpa pasang signal. So ianya merupakan salah satu fungsi terbaru Isuzu D-Max X-Trail dan memudahkan korang lah untuk berjaga-jaga ketika terlepas daripada lorong yang tidak sepatutnya. Di dalam pemanduan ini sekali lagi kami mencuba fungsi adaptive cruise control itu. So apa yang menarik dalam pemanduan di sini, kami mencuba bagaimana kenderaan ini boleh berhenti dengan sendirinya tanpa menekan brake. So kami aktifkan sekali lagi adaptive cruise control ni. Okay. Dan apa yang korang dapat lihat sekarang ni, sememangnya kami tidak menekan brake, dan apabila kenderaan di hadapan berhenti, serta merta kenderaan kami pun berhenti dengan sendirinya. Okay, kita berhenti ni automatic tanpa pijak brake sebenarnya. So secara automatic kereta ni berhenti. Bila kereta depan bergerak, dia bergerak semula tanpa pijak pedal minyak. Oh, mantap guys. Itulah dia adaptive cruise control, yang mana sebenarnya kereta ini bekerja untuk anda sebenarnya secara automatik, yang mana sistem ini dikawal 100% menggunakan sistem ADAS yang berada di hadapan cermin. Dan sempat juga juru pandu kami berpesan, percayakanlah D-Max ini katanya, supaya kami yakin sistem ini berfungsi 100%. So kita orang tidak dibenarkan pijak brake. Okay, kita kena cuba sistem ni sebenarnya. Apa yang terjadi? Dia brake. Kereta saya sendirinya berhenti guys. Okay, itu dia berhenti, dan kereta depan tu bergerak, kita pun bergerak secara automatik. Hanya kawal steering saja, kaki rehat, kiri kanan rehat. Baik, kaki rehat guys.
Alright, itulah dia tadi di part pertama yang korang telah tonton video bermula daripada hotel tadi. Kita bersiar-siar sejauh lebih kurang 30 km di kawasan Putrajaya tu untuk test drive Isuzu D-Max X-Trail ni. So dalam perjalanan tu kita sempatlah mencuba antara fungsi-fungsi yang ada pada X-Trail ni, antaranya seperti cruise control. Okey, dalam cruise control itu ada terdapat dua fungsi lah yang utamanya. Satu daripadanya, ni kita boleh set berapa kelajuan yang kita mau. Okey, contohnya 100 km sejam. Dan apa yang best ketika menggunakan sistem ni, kalau kereta di hadapan tu slow, kereta anda pun ikut slow. Dan kalau kereta hadapan tu berhenti, kereta korang pun akan turut berhenti tanpa memijak pedal minyak, tanpa memijak brake. Okey, itu yang bestnya sebab dia menggunakan sistem ADAS yang ada di depan tu. Okay, ada dua kamera di depan tu. So selain itu, kita sempat jugalah menggunakan limited speed, lebih kurang begitu. So apa yang best untuk sistem ni sebenarnya, kalau korang mau selalu memandu di kawasan-kawasan yang ada macam speed trap kan, yang memerlukan korang patuh dengan kelajuan yang telah ditetapkan, so gunakan sistem tu. Okey, sistem tu memang sangat-sangat best guys. Okey, kalau korang contohnya korang setkan kepada 80 km sejam, dia tidak akan lebih daripada itu. So selamatlah kan, terutamanya kepada yang suka memecut, jumpa speed trap, untuk mengelak daripada kena saman tu, gunakanlah sistem itu. Okey, nantikan video di part kedua nanti. Okey, yang mana di part kedua ini korang akan dapat lihat sendiri kami dibawa ke situ tu untuk mencuba 4 stesen. Okey, 4 stesen ni dalam litar tu kita diberi peluang untuk mencuba sistem-sistem yang ada pada X-Trail ni. Antaranya macam AEB, okey, Automatic Emergency Brake. Itu yang paling best guys. Korang akan dapat lihatlah, okey, reaction yang telah saya sempat rakam, okey, memang mendebarkan di dalam part kedua tu. So banyak lagi lah dalam video tu, ada 4 session semuanya. So nantikan video di part kedua nanti.